Salam Malaysia Madani dan kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV dan hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang cukup penting dan relevan sebenarnya dan kita akan sembang-sembang berkaitan dengan topik ini bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio ruang bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita di ruang bicara hari ini ialah layanan cukai ke atas pendapatan perniagaan individu. Mungkin ramai di antara kita yang mungkin berada dalam kategori ini tidak menyedari sebenarnya kita juga sebenarnya perlu membayar cukai pendapatan. Dan inilah perkara yang ingin kita sembang-sembang bersama dengan tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya di studio. Baiklah, seperti biasa izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya. Kita ingin mengucapkan terima kasih dan juga selamat datang buat pertama kalinya kepada tetamu ini, itu yang berbahagia Encik Kamaruddin Hashim yang merupakan pengarah cawangan pembayar cukai besar Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Jadi Assalamualaikum Tuan Kamaruddin. Waalaikumsalam Zakawi. Apa khabar? Baik, alhamdulillah ya. Ini pertama kali bersama kami di ruang bicara. TV pertama kali lah. Radio banyak kali juga lah. Jadi tak adalah nervous apa lagi kan? InsyaAllah. Okey, saya sebelum kita bincangkan tentang topik yang kita pilih hari ini iaitu layanan cukai ke atas pendapatan perniagaan individu. Saya tertarik hati sebenarnya bila membaca tentang Tuan Kamaruddin sendirilah, iaitu merupakan pengarah cawangan pembayar cukai besar. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan cukai besar itu sebenarnya Tuan? Kau ingat saya menjaga semua cukai yang besar-besar ya? Tak. Sebenarnya cawangan pembayar cukai besar ni kita mengandalkan file-file yang mana dia punya turnover. Dia punya turnover, perniagaan turnover dia 50 juta ke atas. Okay. So yang besar-besar lah, itu yang kita namakan besar tu. Cukai besar tu. Cukai besar lah. Turnover dia 50 juta ke atas lah. Okay. Seluruh Malaysia. Seluruh Malaysia ya. Jadi setakat ini tak ada masalah ataupun semuanya berjalan dengan begitu lancar sekali. Biasalah. Bila cakap dengan hal pencukaian ni kan banyak isu-isu yang ni lah, tapi itu menjadi rutin kerja kami lah. Okey. Baik, kita nak bercakap tentang jalanan cukai ke atas pendapatan perniagaan individu. Ini bagi saya penting dan menarik sebenarnya. Mungkin ramai jugalah penonton-penonton kita di luar sana ataupun mereka yang mungkin berada dalam kategori ini tidak memahami sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan pendapatan perniagaan individu itu sendiri. Okey, Encik Syakawi, sebelum saya menjawab soalan mereka-mereka yang duduk dalam kategori pendapatan perniagaan individu ni kan, saya nak ulas sikit mengenai perniagaan ni. Maksudnya apakah jenis-jenis perniagaan yang ataupun yang boleh didaftarkan. Maksudnya yang nak berniaga tu kan, apakah jenis-jenisnya? Pertamanya kita boleh tubuhkan syarikat. Pertama. Kedua, kita boleh tubuhkan perkongsian liability terhad. Yang ketiganya perkongsian biasalah yang ada rakan kongsi. Dan yang ketiga ni ialah pemilik tunggal. Ini yang kita namakan sebagai mereka-mereka yang mempunyai pendapatan perniagaan individu. Dan pemilik tunggal ni, kalau ikut dia punya definisi lah, perniagaan yang dimiliki sepenuhnya oleh seorang pemilik menggunakan nama peribadi ataupun nama perniagaan lah. Sebagai contoh, kalau dia nak guna nama Ali bin Abu pun boleh. Kalau dia nak guna perkataan Maju Enterprise pun boleh juga. Tapi masih lagi merujuk kepada perniagaan pemilik tunggal lah. So kebiasaannya kalau di bawah pendaftaran perniagaan, dianya, kalau tak silap saya, di bawah Seksyen 4 kot, di bawah pendaftaran perniagaan lah, maksudnya dia mesti mendaftar. Dan kebiasaannya perniagaan-perniagaan ini melibatkan perniagaan-perniagaan yang kecil lah, mikro lah. So macam dia punya pemilikan dia, saya nak ulas gini, pemilikan dia tunggal dan persendirian lah, sebab dia yang mengendalikan perniagaan tu. Pengurusannya dia sendiri boleh jadi dia punya pekerja, ataupun dia juga boleh memiliki pekerja. Maksudnya kalau misalnya macam restoran kan, restoran dia owner, kemudian dia ada pekerja-pekerja dia. So dia boleh juga menggajikan orang untuk bekerja dengan dia lah. Dan lagi satu liability dia tanggungannya
dia sendiri yang tanggung lah. Maksudnya liability persendirian dia sendiri yang menanggung liability. Kalau ada apa-apa yang berkaitan dengan kewangan dia sendiri yang menanggung lah. Modal biasanya taklah melibatkan modal yang besar lah. Selalunya dalam range saya ingat dalam less than 100,000 dah biasanya dia orang dah tubuhkan perniagaan ni lah. Dan dianya lebih mudah lah. Dia lebih mudah, maksudnya kalau kita nak compare dengan penubuhan bagi syarikat tu dia lebih kompleks lah, macam-macam yang you kena fulfill untuk you nak ni kan. Macam dia untuk perniagaan milik tunggal ni dia lebih mudah lah. Dan keuntungannya dah tentulah 100% atas diri dia lah, milik dia lah. Dan untuk dari bidang cukai pula, ni pemilik tunggal ni ataupun perniagaan yang dimiliki sepenuhnya oleh individu ni, dianya merujuk kepada cukai individu juga. Dia seperti mana orang makan gaji kan, dia punya kita akan treat dia macam tu juga. Tapi kenapa ianya perlu dimasukkan di bawah cawangan pembayar cukai besar itu? Tak, dia tak masuk ini bawah bukan. tak. Okay. Dia tapi kalau dia punya pendapatan dia melebihi daripada 50 juta, dia akan masuk di bawah pembayar cukai besar lah. Tapi tak adalah, saya ingat yang di bawah kategori ni diletakkan file di bawah cawangan pembayar cukai besar. Okay. Dan contoh-contoh bagi perniagaan macam ni lah, Encik Syakawi lah. Okay. Perniagaan runcit, perniagaan jualan langsung, pertanian dan juga penternakan, perniagaan gerai, klinik, firma gauman, dan juga perkhidmatan profesional yang lain lah. Dan tidak lupa juga dalam bidang penulisan, lakonan, penyanyi, perniagaan melalui internet juga termasuk dalam ni, YouTuber, Intra-famous, influencer, semua juga termasuk dalam golongan ni lah. Tapi dari pengalaman tuan sendirilah, bila kita bercakap tentang golongan-golongan ini, terutamanya lah pemilik tunggal ini ataupun mereka yang terlibat sebagai peniaga runcit, mereka yang terlibat dalam jualan langsung dan sebagainya, dan juga orang yang mungkin terlibat sebagai penyanyi, pemuzik dan sebagainya. Apakah timbul dikatakan bahawa agak sukar sebenarnya bagi golongan-golongan ini ialah untuk memberitahu lembaga hasil dalam negeri tentang pendapatan mereka dan sebagainya. Kenapa ini berlaku? Yalah, Encik Syakawi lah. Kalau kita tanya lah, siapa yang suka bayar cukai? Semua orang kata tak nak. Semua orang kata tak nak lah kan. So jadi satu, saya rasa dari segi pendidikan lah. Pendidikan, pengetahuan mengenai cukai itu sendiri. Dan satu lagi saya rasa lebih pada tanggungjawab lah. Kalau kita rasa kita seorang rakyat ataupun seorang rakyat yang bertanggungjawab atas kepentingan negara, untuk melihat negara kita membangun, kan? Saya rasa tanggungjawab kita lah untuk membayar cukai. Kita kena ambil tahu perkara-perkara yang berkaitan dengan hal-hal pencukaian ni lah. Betul. Setakat ini mungkin daripada pengetahuan dan juga pengalaman tuan sendirilah, sejauh mana penerimaan masyarakat sebenarnya bila kita bercakap tentang cukai pendapatan individu di Malaysia? Okey, sebenarnya kita tengok dari segi 3 kategori lah. Pertamanya mereka-mereka yang pendapatan penggajian. Pendapatan penggajian ni saya rasa dia punya tahap knowledge berkaitan dengan cukai ni agak tinggi. Bukan apa sebabnya, mereka ni subject to PCB. Maksudnya dia punya majikan akan potong dia punya gaji tu, potongan ikut potongan berjadual. Betul. Jadi bila hujung tahun, mau tak mau dia kena tahu hal pencukaian sebab dia nak laporkan, kan? Dia punya ni sama dia akan ada cukai yang dia perlu tambah balik, ataupun ada bayaran balik yang perlu dia tuntut daripada lembaga hasil. Jadi oleh sebab itu, kan, bila kita dah majikan dah potong, dah terlibat dengan PCB, mau tak mau kita akan ambil tahu. Kan? Syarikat juga macam itu. Bagi syarikat, dia banyak
orang kata pelantaran-pelantaran yang dibawa akta syarikat ni kan, pelantaran syarikat ni dia kena fulfill. Dia kena account beraudit, dia kena dan syarikat ni dia kebanyakannya dia mempunyai ejen cukai. Ejen cukai yang bagi khidmat nasihat kepada yang. Jadi tahap pematuan mereka yang terlibat dengan penggajian dan juga syarikat ni agak tinggi berbanding dengan ni yang topik yang kita bincang ni. Mereka individu yang berpendapatan perniagaan. Dia agak rendah sikit dia punya ni. Sebab itulah, so macam saya maklum tadi, mungkin dari segi knowledge dia kurang, ataupun mungkin dia orang punya tanggapan ni dia tak nampak kepentingan cukai tu. Dia tak nampak direct. Kalau kita beli barang, kita nampak direct benda yang kita dapat kan. Tapi bila kita bayar cukai, kita tak nampak benefit yang tersirat. Betul. Tetapi kerajaan melalui cukai ni, kerajaan membelanjakan untuk banyak, selalu untuk infra, kan, pembangunan negara, membangun sekolah-sekolah, kan, betul. Sekolah, security dari segi keselamatan negara, kan, banyak lagi lah yang terlibat, kesihatan, kan, pendidikan, emolument gaji kepada kaki tangan kerajaan untuk menguruskan mentadbirkan negara pun besar satu. Kalau dalam bajet, kalau tengok, itulah amount yang selalunya yang akan ambil portion yang banyak dalam projek. Satu isu juga yang saya nak dapatkan pandangan daripada Tuan lah. Ini pernah dibangkitkan beberapa kali sebenarnya oleh lembaga hasil dalam negeri sendirilah. Terutamanya yang melibatkan peniaga-peniaga individu, terutamanya yang mungkin menjalankan peniagaan runcit, yang membuka gerai-gerai makanan, macam-macam lagi lah yang dikatakan agak sukar sebenarnya untuk mentafsirkan pendapatan mereka itu, kerana kadang-kadang mungkin tafsiran yang dibuat oleh peniaga-peniaga itu sendiri tidak memenuhi seperti apa yang dijangkakan oleh lembaga. Okey, sebenarnya isu dia adalah record keeping. Maksudnya dia kena simpan dia punya penyata akaun tu. Kalau daripada awal kita tak sediakan kita punya penyata, kan, hujung tahun kita pun tak tahu sama ada kita ada untung ataupun tidak. Kan? Jadi kalau kita tak tahu untung ataupun tidak, macam mana kita hal-hal pencakaian lagilah pula, betul tak? So perkara pokoknya kita kena simpan penyata akaun perniagaan kita tu dengan baik daripada awal lagi. Dan dari situ bila kita tutup saja dia akhir tahun, bila kita tutup perniagaan, kita boleh tahu sama ada kita untung ataupun tidak. Daripada situlah baru kita akan melaporkan pendapatan. Macam lembaga hasil pun kita tak ambil cukai daripada mereka perniagaan-perniagaan yang rugi. Kan? Kita hanya mencukai pendapatan yang sepatutnya dibayar. Yang sepatutnya, lebih tak ada, kurang pun tak ada. Yang sepatutnya, kan, berdasarkan kepada keuntungan perniagaan tersebutlah. Kalau yang tak ada penyata keuangan itu sendirilah, terutamanya di gerai-gerai yang kita dapat lihat bertaburan di seluruh negara sebenarnya. Di Kuala Lumpur saja berapa ribu gerai yang ada sebenarnya. Jadi apa langkah yang diambil oleh lembaga hasil dalam negeri untuk menentukan bahawa mereka ini sebenarnya mungkin boleh dikenakan cukai ataupun cukai lembaga hasil kita dalam proses ataupun dalam tindakan untuk mewujudkan satu nombor unik lah, kita panggil nombor TIN. TIN nombor TIN, tax identification number. Dengan penggunaan nombor TIN ni, kita berharaplah pengurusan pencukai kita akan menjadi lebih cekap lah, di mana kita lebih mudah untuk mengesan lah, sebab semua rakyat kita ada satu nombor yang unik lah. So nombor TIN ni bagi mereka yang pembayar cukai yang telah ada pun nombor rujukan, nombor TIN dia sama. Maksudnya nombor IG tu, nombor cukai tu sama je kan dengan nombor TIN. Tapi bagi pembayar cukai yang baru berdaftar dengan kita, nombor TIN dia tu adalah bersamaan dengan nombor IC. Nombor IC dia.
So jadi taklah mudah kita nak lupa kan, sebab dia sama dengan nombor IC kan. Lagipun taklah banyak lagi nombor-nombor yang kita perlu ingat. Kita ingat nombor IC saja, itulah nombor macam influencer nombor semua tin. tu, tuan macam mana? TikToker dan sebagainya tu. Okey, TikToker, influencer semua kan, sepatutnya bila dia sepatutnya kena daftar dulu perniagaan. Kan? Walaupun sebagai influencer itu yes. sendiri. Sebabnya kita tengok dari segi dia punya modus operandi lah. Kenapa dia dari segi niat dia sendiri. Okey, macam saya bagi contoh macam influencer kan. Sudah tentu dia memikirkan satu konten yang menarik untuk dia letak dalam dia punya ni, dalam dia punya medium ni untuk dia dapat follower, betul tak? Jadi niat dia dah ada kat situ untuk mendapatkan pendapatan, betul tak? Kalau lagi banyak follower daripada banyak dia punya apa ni kan, dia akan dapat dari situ kan. Jadi niat tu dah ada dah. Serupalah macam ekonomi biasa ni. Dia mesti ada apa? Ekonomi biasa ni dia merujuk kepada penawaran dan juga permintaan. Ini sama jugalah. Kita tawarkan something dan kita ni. Mana ada orang kerja saja je. Setiap kali ada kan orang kata, okey, saya dah ada follower banyak kan ni produce apa ni dia kata okey, boleh dapat pendapatan ni. Kata tak nak. Saya tak nak pendapat ni sebab saya buat saya saja je. Ada ke orang tu? Tak ada kan? Tapi lembaga hasil dalam negeri can easily trace pendapatan daripada influencer dan juga TikToker sebagai contoh lah. Nak kata mudah tu tak jugalah, tapi kami adalah cara. Kami ada cara macam mana kita nak trace lah. Trace kita pun ada kita panggil data analisis kan. Kita ada forensik, pegawai forensik kita kan. Dan setiap state pun kita ada pegawai dipanggil unit profiling di mana mereka ni lah yang akan menggunakan semua mekanisme yang ada dekat ni untuk kita kesan mereka ni lah. Okey, kita lihat apa ni grafik yang ditayangkan ketika ini. Ini berkaitan dengan Borang B. Mungkin tuan boleh kongsikan jugalah statistik terkini lah penerimaan Borang B yang diterima oleh hasil setakat ini, tuan. Okey, kalau kita tengok sini sehingga bulan untuk tahun 2022 ni kita baru mencapai 230 So ini disebabkan oleh kita masih ada lagi masa lagi. Sebab untuk pembayar cukai individu ni, dia punya tarikh akhir untuk mengemukakan borang cukai pendapatan adalah pada 30 hari bulan Jun. 30 bulan Jun itu dia punya tarikh akhir lah. Dan kita bagi sikit grace period lah untuk mereka yang filing menggunakan e-filing. E-filing kita bagi sampai 15 bulan Julai. So jadi dia belum lagi sampai tu. Sebab tu kita tengok dia punya amount dia masih lagi dalam 200 lebih kan. Biasanya rakyat Malaysia ni dia suka last minute. Even pada hari yang terakhir pun kadang-kadang kita punya talian akan jam. Sebab semua nak tunggu last minute kan untuk ni kan. Tapi kalau Asia tawar tiket, dia tak tunggu last minute. Dia sebelum masuk tu dia dah tunggu untuk ni kan. Berbeza dengan yang nak bayar cukai ni kan. So biasanya itu dalam range itulah, dalam 700,000 lebih lah yang ni. Dan kalau kita tengok daripada statistik ni, dia menunjukkan trend yang meningkat lah. Setiap tahun yang dia meningkat. So kita harap dengan inisiatif yang kita ambil seperti kita pengenalan nombor T ni kan semua, dia akan meningkat lagi pematuhan kesedaran pembayar cukai dalam golongan inilah untuk tampil membayar cukai untuk membantu negara lah, untuk membangunkan negara sama-sama. Bila tuan sebut tentang inisiatif, ini pun sesuatu yang menarik. Kita tahu bahawa approach ataupun pendekatan lembaga hasil dalam negeri juga sudah pun berubah sekarang ini. Kalau dulu ialah bila dengar saja LHDN semua orang takut. Tapi sekali ini alhamdulillah rakyat sudah boleh menerima kerana lembaga hasil sendiri telah menunjukkan satu pendekatan yang cukup very friendly approach dan sebagainya. Difahamkan juga bahawa
baru-baru ini pun telah hasil juga mengumumkan bahawa beberapa bukan kelonggaran lah, tetapi inisiatif yang menarik ditawarkan juga kepada pembayar-pembayar hasil. Betul. Mereka tidak akan lagi dikenakan denda yang tinggi dan sebagainya, walaupun mengemukakan laporan hasil, ada laporan pendapatan itu agak lewat dan sebagainya. Komen sikit Tuan. Okey, selalu CEO saya lah, Datuk Dr. Nizom, dia selalu tekankan bila kita mesyuarat di peringkat pengusaha atasan, kita mesti amalkan satu konsep yang dipanggil AES, Awareness, Education dan juga Services. Awareness tu kita kena sedarkan kita punya rakyat bahawa kepentingan untuk membayar cukai. Melalui apa? Melalui aktiviti pendidikan. Dan ini salah satu daripada mediumnya lah. Untuk kita sedarkan rakyat bahawa kepentingan membayar cukai. Jangan kita asyik nak meminta saja. Kita juga kena contribute to our nation. Itu dia punya ni. Dan yang keduanya education lah. Education macam saya kata, awareness, education. Education ni banyak kita buat program-program. Even kita turun sampai ke peringkat universiti pun. Universiti kita panggil hasil tax body. Ada hasil tax body, kita pergi ke ni. Mereka ni adalah bakal-bakal pembayar cukai. So kita dekati dia, kita dampingi dia orang kan. Kita bagi kesedaran kan, bahawa kepentingan bayar cukai ni, dan secara tak langsung nanti bila dia dah layak untuk bayar cukai, dia akan tampil secara sukarela untuk bayar cukai. Dan satu lagi tu kan AES, services lah. Services, CEO saya selalu pesan, kata kita kena bagi perkhidmatan yang terbaik, supaya kita dilihat sebagai membantu pembayar cukai, untuk memudahkan mereka untuk membayar cukai. Dan selalu dia diingatkan kepada kita jangan dilihat sebagai satu organisasi yang hanya melaksanakan aktiviti-aktiviti pembantuan. Kita kena dilihat sebagai suatu organisasi yang memberi services. Jadi itu approach yang kita pakai, yang kita haraplah orang awam, pembayar cukai terima approach ni, dan approach yang lebih friendly lah kita kata. Okey. Baik, semakin menarik perbincangan ini sebenarnya, dan ialah walaupun pertama kali bersama kami di ruang bicara ini, tapi saya dapat lihat bahawa ada confidence yang luar biasa daripada Tuan Kamarudin. Jadi saya pun merasa cukup selesa sebenarnya. Tapi apapun, kita nak beri peluang lah kepada Tuan Kamarudin untuk berehat seketika, boleh menikmati minuman yang kami sediakan ini, dan kepada anda juga boleh berehat sebenarnya, tetapi jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di ruang bicara yang kami bawakan kepada anda. Mana lagi? Tentunya di Bernama TV. Kita jumpa lagi selepas ini. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang layanan cukai ke atas pendapatan perniagaan individu, dan tentunya kita masih lagi tetamu yang istimewa bersama dengan saya di studio, iaitu Encik Kamarudin Hashim, yang merupakan pengarah di cawangan pembayar cukai besar di Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Baik, tadi Tuan dah pun sebut tentang TIN atau TIN itu. Kita juga nak tahu tentang sistem e-invoice ini juga, dan bagaimana dua sistem ini, iaitu satu sistem e-invoice, satu lagi ialah TIN ataupun TIN itu dapat membantu hasil, terutamanya dalam meningkatkan pembayar cukai kita. Okey, terima kasih Syakawir. Tadi saya dah ulas mengenai TIN lah. So TIN tu nombor unik. Dan dengan nombor unik itu kita memudahkan kita untuk mengesan dan membawa mereka-mereka yang belum lagi masuk dalam jaringan cukai kita masuk dalam jaringan cukai. So ini kita nak berbincang mengenai e-invoicing pula. E-invoicing ni bukan benda yang barulah, tapi masih bagi kita di negara Malaysia ni barulah. Sebenarnya benda ni dah lama diimplementasikan di negara-negara Latin. Seperti Brazil, Argentina, kan, Chile, kan. Mereka telah lama pun dah melaksanakan e-invoicing. E-invoicing ni satu sistem di mana kita tak lagi menggunakan invoice yang fizikal. Macam sekarang ni kalau kita beli, kan, kita akan keluarkan invoice yang biasa. Tapi e-invoice ini dah tak pula. Ini biasa semua dibuat oleh sistem.
kita maksudnya kita akan ada dia punya perisian ya. Dia perisian itu kita akan keluarkan invoice melalui invoice dan dia akan pergi kepada pelanggan, kita mendapat email dan satu kopi kita akan pergi ke pihak berkuasa lah, iaitu lembaga hasil negeri. So kita di Malaysia ni lah yang mana lembaga hasil telah dibagi tanggungjawabkan untuk melaksanakan e-invoice ini. Kita di peringkat tahun ni kita di peringkat pembangunan lah. Kita nak menguji kita punya sistem supaya dia dapat berjalan dengan lancar lah. Kita mendapat kerjasama dengan MDEC untuk kita pastikan bahawa bila take off sistem ni dia tak ada hanky-panky kat sana lah, hiccup kat sana lah. Kita akan pastikan bahawa dia ni lancar lah. Dan kita awal tahun 2024 kita akan buat pilot project di mana kita akan pilih syarikat-syarikat yang tertentu ataupun syarikat-syarikat yang sukarela tampil untuk menjadi masuk dalam pilot project ni, dan kita anggarkan lebih kurang dalam 4,000 syarikat yang akan terlibatlah dalam pilot project ni. Kemudian ini macam yang apa terus sekarang ni. Kemudian pada Jun 2024 kan kita akan mandatory kan kepada peniagaan-peniagaan yang mempunyai ambang jualan ataupun dia punya turnover melebihi 100 juta setahun. Dan after that Januari 2025 mandatory bagi perniagaan yang mencapai ambang jualan 50 juta. Kemudian kita buat peringkat lah fasa yang seterusnya. Januari 2026 mandatory bagi perniagaan yang mencapai ambang jualan 25 juta setahun, dan Januari 2027 fasa yang terakhir iaitu mandatory bagi semua perniagaan. So itu dia kebaikan pelaksanaan e-invoice ini. Satu ni dia melancarkan struktur perniagaan lah. Dia panggil real time taxing. Real time taxing maksudnya bila kita isu saja invoice tu, maksudnya hal pencukaian kita pun telah diambil kira. Maksudnya sebab satu dokumen tu, satu invoice tu dah pergi ke lembaga hasil. Kan itu dia panggil real time taxing. Dan bila di akhir hari perniagaan ni, pembayar cukai ni dia rasa selain daripada rekod-rekod perniagaan dia, hal-hal pencukaian pun telah diambil. Telah being taking care of, orang kata kan. Dan kita sistem ni dia lebih tulus lah. Maksudnya kalau sekarang ni kalau kita buat audit, banyak kita jumpa invoice palsu, fictitious invoice kan. Jadi benda-benda ni kita boleh avoid lah. Dan sistem ni juga dia tak pakai lagi invoice yang ni lah. Maksudnya invoice fizikal ni kita tak pakai. So kita pun dah tak perlu nak simpan lagi hard copy ni pun. Sekarang ni memang dalam akta kata semua dokumen yang berkaitan dengan perniagaan lah kena disimpan untuk tempoh 7 tahun. Jadi bila e-invoice ini masih lagi kita simpan dalam 7 tahun, tapi kita dah tak perlu simpan dalam bentuk hard copy lah. Dah soft copy dah ada. Soft copy kan. Dan itu dia punya kebaikan lah. Dan kita di akhir tahun pun kita dah boleh, actually lembaga hasil dah boleh determine pun you punya tax berapa, you punya turnover berapa. Sebab perbelanjaan pun kita tahu, sebab kita akan yalah, bila kita beli dengan pembekal pun pembekal akan keluarkan isu yang bukan invoice kan. Invoice ni semua dah kita, bila kita dah maklumat ni semua akan masuk kepada lembaga hasil lah. So dia akan memudahkan perniagaan tu sendirilah. Tak payah nak pening-pening kepala. Dan kita memberi jaminan lah bahawa e-invoice ini macam saya kata tadi, kita bekerjasama dengan MDEC kan, untuk memastikan bahawa pelaksanaan ni berkesan dan juga lancar. Dan kita juga bagi jaminan kepada rakyat lah, rakyat Malaysia, bahawa data ni dikawal selia dengan selamatnya, sebab kita menggunakan cloud data service. So
kita protect lah data-data ni. So kita pun dalam akta kita pun kita ada satu clause, satu section 138 yang mana kita tak boleh disclose any information. So akta itu masih lagi terpakai. So kita bagi jaminan bahawa data-data ni kita akan selamat disimpan. Okey, menarik. Satu lagi isu juga saya nak dapatkan pandangan Tuan Kamarudin lah. Saya pernah dengar lah kalau kita bercakap tentang kabinet bayangan itu dah biasa. Tapi bila disebut tentang ekonomi bayangan terutamanya oleh hasil itu sini, apa yang dimaksudkan sebenarnya Tuan dengan ekonomi bayangan ini? Ekonomi bayangan ni dia punya definisi kan. Mana-mana individu atau perniagaan yang terlibat dengan aktiviti perniagaan tetapi tidak memastikan bahawa mereka tetapi akan memastikan mereka ni tidak dapat dikesan oleh agensi penguatkuasaan. Itu. Semua yang tu maksudnya sama ada kita tak bayar cukai kan ataupun kita kurang membayar cukai, ini boleh semua dimasukkan di bawah aktiviti kita panggil ekonomi bayangan. So contoh-contoh dia lah. Aktiviti dia banyak istilah yang kita guna pakai untuk aktiviti bayangan ni. Antaranya underground economy, ekonomi bawah tanah. Itu pun kita namakan sebagai ekonomi bayangan. Ekonomi tersembunyi, grey economy, black economy, cash economy, yang mana deal dengan cash saja. Dia kan. Ekonomi tidak formal. Itu semua merujuk kepada ekonomi bayangan. Dan dia ada dua. Satu yang dia sah di sisi undang-undang. Maksudnya dia berdaftar dengan pendaftaran syarikat ataupun pihak pelaksanaan PBT. Betul. Tetapi dia tak mematuhi undang-undang di bawah Akta Cukai Pendapatan. Maksudnya dia berdaftar legal, bisnes dia legal, tapi dia tak bayar cukai. Ini ialah maksudnya golongan ini biasanya dia tak melaporkan pendapatan ataupun terkurang melaporkan pendapatan. Alasan yang diberikan oleh golongan yang terlibat dalam ekonomi bayangan ini, mereka sebenarnya ingin merasa bimbang sebenarnya kalau mereka declare untuk lapor pendapatan lah, mereka bimbang bahawa cukai yang akan dikenakan itu terlalu tinggi. Itu alasan yang digunakan. Komen sikit Pak. Sebab macam saya kata tadi kan, kita ada akta. Kita bukan mentafsirkan cukai ni ikut suka kita. Kita ada akta. So taksiran yang kita bangkit tu adalah fair. Memang kita tak ambil lebih dan kita tak ambil kurang pun berdasarkan Akta Cukai Pendapatan. Itu yang ni. So jangan bimbanglah kata kita akan, cuma mungkin penalti. Penalti yang menyebabkan cukai itu menjadi tinggi kan. Sebabnya kalau misalnya kita gagal mengemukakan borang pendapatan, kan, penalti dia kan boleh pergi pada 300%. Tiga kali ganda cukai yang kita tafsirkan. Bayangkanlah kalau misalnya cukai 3,000, kita boleh pergi sampai dia punya penalti tu saja sampai 9,000. Itu yang maksimum lah. Tapi taklah kita kenakan sampai macam tu. Tapi kita boleh kenakan sampai macam tu. Itu kalau gagal mengemukakan borang ataupun lewat mengemukakan borang, kan. Satu lagi kalau terkurang melaporkan pendapatan. Ini kita kenakan di bawah section 1132. 1123. Ini 113 dalam bracket 3 dan 13 dalam bracket 2. Yang ni kita boleh kena sama kalau misalnya ada pendapatan tertinggal ataupun kita kurang pendapatan ini, dan bila kita buat audit kita jumpa, kita boleh kenakan penalti sampai 100%. Jadi itu yang bila bayangkanlah kalau 100%, maksudnya kena double cukai ini kan. Nampak besar lah kan. Tapi kalau kita compile, kita ikut peraturan, kita bayar tepat, kita bayar amount yang sepatutnya, kita declare amount sepatutnya dalam masa yang telah ditetapkan, kita tak ada isu-isu tu kan.
Okey, kita tinggalkan tentang ekonomi bayangan ini. Mungkin ramai jugalah yang mendapat pencerahan sebenarnya daripada apa yang disebut oleh Tuan Kamarudin. Tapi saya nak kembali semulalah tentang apa yang kita bincang di awal-awal tadi. Ini tentang influence ataupun kita dalam bahasa sekarang ini dikenali sebagai pempengaruh. Pempengaruh. Nak sebut pun susah. Mereka yang juga ialah banyak menghasilkan visual dalam TikTok dan sebagainya dan mendapat sambutan yang hebat. Tetapi mereka, the argument here is okay, saya melakukan semua ini atas semata-mata atas hiburan sahaja sebenarnya. Kenapa saya mesti lapor untuk dikenakan cukai pendapatan? Ini pun jadi persoalan. Macam saya kata tadilah, macam saya terangkan tadi kan, intention tu, niat kita untuk berniaga, tak? Dah wujud dah kan? Niat kita untuk berniaga, untuk mendapat followers, untuk dapat follower kan. Kita sediakan konten yang menarik kan. Kadang-kadang kita berlakon pun kan. Okey, kita dah, jadi konten tu sendiri dia dah menuju kepada niat kita untuk menghasilkan pendapatan kan. Jadi sebarang usaha untuk menghasilkan pendapatan, dianya subjek tu tax lah. Dan saya difahamkan bahawa mereka boleh mendapat informasi ini melalui info hasil, iaitu di tax education at hasil.gov.my. Betul. Kita boleh ataupun kalau nak bantuan boleh hubungi mana-mana kita punya lokaliti, banyak lokaliti di negeri untuk minta khidmat bantuan lah. Even bulan Disember yang lepas, kita dah buat sesi liwat urus lah bersama dengan influencer ni, di mana kita panggil untuk kita discuss dengan dia orang lah. Sesi perbincangan lah, apakah tanggungjawab mereka kan, untuk kita saling memahami lah, dan kita bagi pendidikan lah di segi apa tanggungjawab mereka kepada negara dan tanggungjawab untuk membayar cukai lah. Setakat ni respon daripada golongan ini macam mana tu? Bagus. So mereka rela lah sebenarnya dengan apa yang mereka kadang-kadang macam saya kata dari segi pengetahuan tu kan, bila tak tahu sama ada income ni aku buat saja-saja kan, kena cukai ke kadang-kadang seronok yang digunakan. Tapi mana ada orang buat seronok macam saya kata tadi, kalau buat seronok orang nak bagi duit kita tak payah saya buat seronok yang ni kan tak payah bagi dia kan, itu okeylah, memang tak ada income, macam mana kita nak tax kan. Tapi kalau ada income daripada situ, kita ada niat untuk menghasilkan pendapatan, memang dia akan subjek tu. Kita bukan ambil banyak pun kan, macam saya kata tadi kan, macam yang individu ni dia ada pelepasan lagi. Kalau dia ada anak isteri, kita bagi pelepasan isteri, pelepasan anak-anak kan. Kalau ada bayar zakat, kita bagi pelepasan zakat semua kan. Banyak lagi yang pelepasan yang individu yang diberikan. Yang diberikan. Last sekali mungkin tak banyak pun cukai yang kita akan tax. Begitu menarik apa yang disebut oleh Tuan Kamarudin sebenarnya. Okey, saya suka sebenarnya topik ini, tapi ialah macam selalulah kita akan berehat buat kali terakhir dan kembali nanti. Mungkin masa tak lagi begitu panjang, tapi insya-Allah mungkin ada lagi perkara-perkara ataupun topik-topik yang sempat saya kongsikan bersama dengan tetamu kita di studio, iaitu Encik Kamarudin Hashim, pengarah cawangan pembayar cukai besar di Lembaga Hasil dalam negeri Malaysia, dan tentunya kita masih lagi bercakap tentang layanan cukai ke atas pendapatan perniagaan individu. Kita rehat buat kali terakhir. Baiklah, kami cukup berterima kasih kalau anda masih lagi menumpukan perhatian ke ruang bicara ketika ini, masih lagi bercakap tentang layanan cukai ke atas pendapatan perniagaan individu. Baik, Tuan Kamarudin, satu lagi persoalan ini pun penting sebenarnya. Mungkin ialah kita juga ingin tahu bagaimana pihak hasil sendiri boleh membantu, terutamanya bagi mereka yang baru saja menceburkan diri ataupun terlibat dalam dunia perniagaan ini sendiri. Tuan. Terima kasih Cik Zaki. Ya, saya pun akuilah banyak peniaga-peniaga tunggal ataupun kita kena peniaga individu yang mempunyai perniagaan kan, yang buntu apa sepatutnya dibuat untuk melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang pembayar cukai ni. Nak bayar cukai tapi tak tahu apa yang nak buat kan. So
lembaga hasil, kita ada menyediakan khidmat nasihat percukaian lah, secara berkumpulan, mewakili syarikat, persatuan dan juga lain-lain lah. So permohonan untuk dapat khidmat nasihat ni, nasihat percukaian ni, boleh kita adakan secara bersemuka ataupun secara webinar lah. Dan boleh dihantar permohonan melalui email kepada taxeducation@hasil@gov.my. Dan permohonan mesti buat dalam tempoh 14 hari bekerja ataupun sebelum 14 hari sebelum projek ataupun program hendak dijalankan. So kita juga mensyaratkan bahawa mesti sekurang-kurangnya ada 15 orang lah. Baru orang kata berbaloi kita hantar kita punya pegawai untuk bagi inilah. So dan insya-Allah lah kita akan hadir untuk memberi khidmat nasihat lah. Selalunya sebelum pemfailan borang BE. BE ni yang makan gaji lah. Banyak syarikat-syarikat yang panggil lah untuk kita bagi penerangan kepada pekerja-pekerja mereka lah. So selalunya dalam bulan Mac dan juga April ni kita ni pejabat-pejabat lokaliti di negeri-negeri ni dia sibuk lah melayani permintaan-permintaan daripada syarikat lah untuk kita bagi talk lah. Dan begitu jugalah untuk ni lah pemilik perniagaan tunggal ni. So kita buka juga ruangan untuk ni lah. Maksudnya kalau ada, kalau boleh kumpulkan dalam 15 orang, maklumkan kepada kita akan hantar pegawai lah, untuk kita bagi nasihat, khidmat nasihat. Percuma je, kita bukan charge apa pun. Berkaitan dengan isu ni juga Tuan, saya juga nak dapat pandangan ikhlas daripada pihak Tuan sendirilah. Bila kita bercakap tentang khidmat nasihat, kita bercakap tentang tax education itu sendiri. Apakah mungkin maksudnya sudah sampai di mana hasil sendiri perlu memperluaskan lagi tentang tax education ini supaya rakyat boleh menerimanya dengan hati yang terbuka, tidak lagi ada perasaan was-was dan sebagainya. Betul. Saya sangat bersetuju dengan pandangan Encik Syakawi itu bahawa kita perlu luaskan kita punya aktiviti pendidikan ni lah. Sebab tu saya maklumkan tadi kan, kita ada siri-siri penerangan bagi cukai dalam kita punya webinar. Kita sendiri ada dalam kita punya website pun kita banyak yang kita dah upload kita punya kita ada ketetapan umum dalam tu, kita ada arahan teknikal dalam tu, semua ada yang boleh pihak publik untuk akses lah. Dan di samping itu juga kita turun padang. Kita bagi ceramah-ceramah macam saya kata tadi, kita entertain siapa yang nak minta kita punya khidmat nasihat, kita akan turun. Hasil tax body itu selalu kita mendekatkan diri kita dengan student-student, dengan pelajar-pelajar yang mana kita, walaupun mereka ni belum membayar cukai lagi, tapi mereka adalah bakal pembayar cukai. Kawan-kawan sudah mendapat gambaran dan juga pengetahuan. Tapi jangan terkejut Encik Syakawi. Mereka di universiti ni pun dah pandai generate income. Dah jadi betul. Influencer, dah jadi TikToker, dah jadi YouTuber semua kan. Dia orang ni ada konten-konten yang ni kan. Dia orang dah generate income lah sebenarnya. Okey, kita ini pun saya dapat satu soalan jugalah daripada pihak Tuan. Ini tentang 5 perkara penting yang perlu individu berpendapatan perniagaan tahu sebagai pembayar cukai. Okey, bagi saya lah 5 perkara-perkara yang penting lah yang mesti tahu diketahui oleh semua individu yang berpendapatan perniagaan ni. Pertamanya, siapakah yang perlu melaporkan pendapatan kepada lembaga hasil. So kalau dalam kes ni yang ada perniagaan lah, ataupun mereka yang ada profession yang menerima kemasukan wang ke dalam akaun bank individu, termasuk influencer ataupun mereka yang buat paid review dan lain-lain. Maksudnya yang ni lah yang buat konten ni kan, yang dapat maksudnya dia bukan deal dengan customer pun, dia pun tak tahu siapa yang ni lah kan. Tapi dapat je dia kan. Ini mereka pun termasuk dalam mereka yang perlu melaporkan pendapatannya. Yang keduanya, kita kena tahu apakah minimum ataupun berapakah pendapatan yang boleh dikenakan cukai. Kalau untuk mereka yang makan gaji, senang je. Sebab kalau subjek tu PCB, ada potongan PCB dalam kita punya
kita punya payslip setiap bulan tu, kita tahulah pendapatan kita tu subject to tax. Kan? Sebab itu mudah, itu majikan dah buat. Kalau kita yang macam peniaga individu yang berpendapatan perniagaan ni, kita tak tahu macam mana ni kan. So bagi pendapatan individu yang pendapatan perniagaan ni, dia tak ada minimum dia. Dia once kita dah daftarkan perniagaan ni, kan, automatik kita kena ada ke lembaga hasil untuk kita daftarkan kita punya nombor rujukan. Sebab kita tak tahu. Hujung tahun baru kita tahu berapa banyak yang kita dapat profit daripada kita punya perniagaan lah. So dia tak ada syarat minimum untuk ni lah. So yang kedua itulah, kita kena tahu berapa banyak jumlah pendapatan minima yang boleh dikenakan cukai. Yang ketiganya, bagaimana untuk melaporkan pendapatan kita kepada lembaga hasil dalam negeri. Kita ada perkhidmatan e-filing, kita dah sediakan medium e-filing, walaupun kita masih lagi benarkan untuk menghantar borang manual, kita pergi borang mereka, tapi kita galakkan borang menghantar borang melalui e-filing, sebab e-filing ni dia cepat. Ya, betul. Kalau mereka yang nak bayaran balik tu, pakailah e-filing ni. Garanti dalam masa tak sampai 2 minggu refund dah dapat dah. Ada yang 2-3 hari pun dah dapat dah. Sebab real time kita dapat je terus masuk dalam Yaml ledger, kita boleh nampak pegawai kita dah boleh nampak masuk ledger kan. Sama ada baki debit ataupun baki kredit. Baki kredit kita bayar balik. So gunalah e-filing yang mana boleh akses dalam mytax.hasil.gov.my. Pilih borang EB. Pilih borang EB. Dalam tu ada banyak borang. EB, bukan BE. BE itu untuk yang makan gaji. EB. Dan borang C ni untuk syarikat lah. Kita ada banyak borang dalam tu. Dan keempatnya, kita kena tahu tarikh-tarikh yang penting lah. Tarikh-tarikh penting, sebabnya untuk kita melak daripada kita kena penalti tadi, macam saya katakan. Section 112 subsection 3 tadi, gagal mengemukakan borang kan, itu penalti ada. Ataupun kita terlewat, itu pun ada penalti. So untuk perniagaan berdapatan untuk individu yang berpendapatan perniagaan ni, dia punya tarikh akhirnya adalah 30 hari bulan. 30 hari bulan Jun. Dan kita akan bagi satu grace period untuk yang hantar melalui e-filing sebanyak 15 hari lagi. 15 hari bulan Julai lah. Kadang-kadang kita confuse. Kita ni makan gaji. Saya bagi contoh lah. Macam saya ambil contoh cikgu lah, senang. Cikgu kan. Cikgu siang dia mengajar, dia dapat gaji kan daripada kementerian. Malam dia ada pusat tuition kan. So dia dah menjalankan perniagaan, betul tak? So mana tarikh yang dia perlu hantar? Dia perlu hantar 30 April ke dia kena hantar 30 hari bulan Jun? So bila dah ada pendapatan perniagaan, dia subjek tu tarikh 30 bulan Jun. Ada saja perniagaan dia boleh. So dia ada ample time lah. Dia taklah terburu-buru nak hantar dalam bulan April, dia boleh tunggu sampai bulan 30 hari bulan April untuk hantar. Tapi jangan lewat daripada tu. Lewat daripada tu kan ada penalti. Dan yang ke akhir sekali, yang nombor 5 tu kena bayar cukai lah kan. Bila kita dah hantar borang, kita kalau ada, bila kita dah hantar borang, kita dah buat taksiran, kita tengok sama ada kita ada baki cukai yang itu perlu dibayar ataupun ada bayaran balik. Sebabnya untuk individu yang mempunyai pendapatan perniagaan ni, dia masuk di awal tahun, lembaga hasil akan isu satu kita panggil CP500. CP500 ni adalah anggaran untuk kita bayar cukai untuk tahun tersebut lah. So bayarlah berdasarkan kepada anggaran ni. Kita semakin suntuk masa sebenarnya tuan. Tinggal lebih kurang 3 minit saja lagi ni. Di penghujung inilah saya nak dapatkan pandangan ikhlas pada pihak lembaga hasil dalam negeri sendiri lah, daripada tuan sendiri. Kita tahu kenyataan selalu dikeluarkan, hasil tidak pernah memilih bulu. Jadi tanggungjawab individu yang berpendapatan perniagaan sebagai pembayar cukai, bagaimana mereka harus memahami tugas dan tanggungjawab mereka untuk membayar cukai itu sebenarnya tuan? Ringkas. Betul. Kita tak memilih bulu. Kita berdasarkan peruntukan undang-undang.
So kalau kita memilih bulu, tak keluarlah dalam surat khabar selebriti ataupun mereka-mereka yang terlibat dengan politik ke apa ke kan. Kalau kita pilih biru kan. Sebab tu keluar. So kita tak memilih bulu. Cuma kita ada satu akta yang macam saya kata tadi 138 tu dalam kita tak membolehkan kita untuk disclose. Kita tak boleh kan. So kita dah pergi audit siapa pun, kita simpan je. Kita simpan. Even kita tak boleh. Cuma kalau misalnya kes tu dah masuk sampai ke mahkamah, yang pick upnya bukan kita yang bawa, kita bukan buat PC untuk ini. Reporter yang pick up, kan? Itu kerja dia kan, kerja reporter dia nak pick up kan untuk kes tu. Dia adalah lapor, bukan urusan kita yang bagi maklumat kepada reporter. Reporter dia pick up dalam mahkamah, dia yang lapor. So kita dalam kes ni kita tidak membela bulu. So kita bertindak berdasarkan Akta Cukai Pendapatan. Yang mana yang sebut dalam Akta Pendapatan kita akan ambil tindakan tu. Dan saya suka menasihat lah sebab dah hujung tahun kan. Okey, saya suka menasihat lah. So kepada pembayar cukai ataupun balik sana, ada satu sikap bahawa kita membayar cukai ni bukan disebabkan kita takut pada peruntukan undang-undang cukai pendapatan. Kita lebih kepada membantu kerajaan untuk membangunkan negara demi untuk kesejahteraan hidup bersama. Kalau kita ada niat kita itu, dia macam kita bayar zakat lah kan. Sumbangan ni bayangkan kita bayar cukai, kemudian kerajaan gunakan cukai ini kan untuk kita buat hospital, kita untuk buat sekolah-sekolah kan, infra untuk bayar keselamatan kita, jaga keselamatan. Portion kita ada kat situ. Kan? Macam kita buat masjid lah kan. Portion kita ada situ. Kita apa ni orang kata apa? Ini. Jadi portion kita ada situ kan. So pahala tu mengalir. Pahala tu mengalir kan. Pahala tu mengalir. Saya bukan ustaz tapi dia punya konsep dia macam tu lah. Pahala tu mengalir. Di penghujung ni sebelum kita berpisah, sedangkan ringkasnya saya difahamkan ada slide sebenarnya. Kalau kita ada apa saja pertanyaan yang ingin dilontarkan kepada hasil, ada nombor yang perlu dihubungi. Jadi kita lihat slide ni yang akan ini dia. Jadi mungkin tuan boleh sampaikan secara ringkas. Kalau ingin menghubungi hasil kita ada hasil K-Line di talian 0389111100. Ini untuk panggilan tempatan lah. Kan? Dan untuk yang berada di luar negara 603-891-11100. Dan kita juga ada hasil live chat lah. Chat. Dan juga kalau misalnya nak hadir kepada kita punya lokaliti mana-mana, boleh gunakan borang maklum balas lah pelanggan. Ataupun kita boleh download daripada www.hasil.gov.my. Okey. Baik, terima kasih banyak-banyak apa ni Encik Kamarudin Hashim kerana sudi bersama saya di ruang bicara ini. Saya cukup selesa sebenarnya. Saya pun selesa. Mula-mula saya nervous juga tapi saya walaupun pertama kali tapi I think you did very well Tuan Kamarudin. Jadi terima kasih jugalah kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini. Banyak yang telah pun cerahan ataupun pencerahan yang diberikan oleh Tuan Kamarudin, dan insyaAllah mungkin kita mengharapkan ianya akan memberi manfaat kepada kita sebagai rakyat Malaysia dan kepada kita sebagai pembayar cukai. Terima kasih kepada anda yang menunjukkan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan jangan lupa ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Bunyikanlah hati ini secara mungkin tercipta, buat diri sendiri. Setiap pendapatan haruslah diingati.